سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11. Muka surat 11, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 11, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan muntah dan air liur basi yang keluar daripada Maidah. Dan muntah dan air liur basi, berarti situ. Dan muntah, qai'un, dan air liur basi. Kemudian muntah dan air liur basi ini yang keluar daripada Maidah. Maidah ni perut besar tu. Mana muntah yang najis? Muntah yang keluar daripada Maidah. Mana air liur basi yang najis? Yang keluar daripada Maidah. Ini sambungan benda-benda yang dihukumkan najis. Yang terdahulunya darah najis, nanoh, danur, air luka, hukumnya najis. Air melepuh, hukumnya najis. Kemudian tahi, air kencing, hukumnya najis. Kemudian mazi, wadi, hukumnya najis. Mazi, wadi, hukumnya najis. Dia wadi ni air yang keluar kebiasaannya ketika mana ni? Ketika angkat benda berat ke, ketika lepas kecing ke, terkadang keluar air wadi dia panggil. Air wadi ni dia air yang berwarna putih, keruh serta dengan pekat. Keluar biasanya ketika kita letih, selepas kita buat kerja berat-berat. Air wadi ni terkadang keluar ketika kita nak kencing berak. Air wadi tu keluar. Dia air wadi tu putih, keruh dan pekat. Tu hukumnya najis. Air mazi ni pula air yang keluar apabila ada bangkit syahwat. Bila timbul syahwat, timbul keinginan, keluarlah air mazi yang terkadang dipanggil sebagai air galak. Air mazi hukumnya adalah najis. Adapun air mani tidak dihukumkan najis. Air mani tidak dihukumkan najis dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i kita, air mani tidak dihukumkan najis. Dalam mazhab Hanafi, air mani hukumnya adalah najis. Mazhab Maliki pun najis juga. Cuma kalau mazhab Hanafi ni air mani tu basah, wajib kena basuh. Kalau air mani tu kering, najis, tapi pakai khutih-khutih pun tak apa dah. Adapun mazhab Syafi'i kita, air mani hukumnya adalah suci. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, air mani yang najis hanyalah air mani anjing dan babi sahaja yang hukumnya najis.
Jadi air mani binatang suci yang lain, air mani pun suci juga. Sebab air mani ni asal kejadian binatang. Jadi kalau binatang tu hukum suci, asal kejadiannya adalah air mani, maka air mani pun hukumnya suci. Jadi air mani yang hukum najis, air mani anjing dan babi dan binatang tu najis, maka asal kejadiannya pun hukumnya adalah najis. Itu mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hambali, air mani manusia suci dan air mani binatang yang daging boleh dimakan, air mani tu pun suci. Pada ni kita mazhab Syafi'i, air mani sekaliannya suci melainkan air mani anjing dan babi. Adapun mazhab Hambali, air mani manusia suci, air mani manusia suci, air mani binatang yang dagingnya boleh dimakan, suci. Kalau binatang tu daging tak boleh dimakan, air maninya hukum najis. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun binatang tu daging tak boleh dimakan, tapi binatang tu hukumnya suci, maka air mani pun hukumnya suci. Cuma air mani ni dalam mazhab Syafi'i kita walaupun tidak hukum najis, tetapi disunatkan basuh. Disunatkan basuh bila kena air mani. Adapun air mazi hukumnya adalah najis. Kemudian ni nak sambung pula perkara yang dihukumkan najis. Mana perkara yang dihukumkan najis? Dan muntah dan air liur basi. Dia panggil air liur basi. Air yang keluar pada masa tidur. Air yang keluar pada masa tidur. Air yang keluar pada masa tidur. Dia panggil air liur basi. Jadi muntah satu, air liur basi satu. Najis ni hak mana? Yang keluar daripada maidah, yang keluar dari perut besar. Usus lain dah. Maidah bukan restoran maidah tu. Maidah lah. Kenal maidah dah, perut besar tu. Tu maidah. Jadi muntah yang dihukumkan najis, muntah yang keluar daripada maidah. Air liur basi yang dihukumkan najis adalah air liur basi yang keluar daripada maidah. Faham tak ni? Satu laginya, dia panggil apa ni? Dia panggil kahak. Dahak. Kahak ke dahak? Kahak ke dahak? Kahak. Siapa saya ngaji tulis dahak? Balgham. Apa ni? Kahak lah. Kahak pun sama juga. Manakah kahak yang dihukumkan najis? Kahak yang keluar daripada maidah. Muntah yang keluar daripada maidah najis. Air liur basi yang keluar daripada maidah najis. Kahak yang keluar daripada maidah najis. Dia air liur basi yang keluar maidah. Kahak yang keluar dari maidah biasanya orang yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit, ada problem kesihatan, maka berlakulah air liur basi itu keluar daripada maidah. Berlakulah kahak tu keluar daripada maidah. Itu barulah dihukumkan najis. Kalaulah kata tidak keluar dari maidah, walaupun busuk sekalipun, tidak dihukumkan najis, hanya dihukumkan kotor, sunat dibasuh. Sekarang ni kita bicara perkara yang hukumnya najis. Kita bicara perkara yang hukumnya najis.
Yang kita nak mulai di sini adalah berkaitan dengan muntah. Muntah yang keluar daripada maidah hukumnya adalah najis. Muntah yang keluar daripada maidah hukumnya adalah najis. Walaupun yang keluar tu berbentuk air sekalipun. Air. Mana contoh orang yang tertelang air, lemah. Ada ni, dia nak lemah tu dia memang akan telang air. Sebab tu hak lemah tu dia perut dia tu kembung. Sebab apa? Alah, lemah, dia minum air lah. Apabila kita angkat dia ke darat, maknanya ni kita pun tekan-tekan keluarlah air. Air betul benar. Air betul benar. Tak ada berubah apa-apa sekalipun. Tapi air tu mari daripada mana? Mari daripada perut tu lah. Mana perut dia tu kembung dah perut dia nya. Akhirnya air tu keluar. Air tu mari daripada mana? Mari daripada maidah. Hukumnya najis. Qai'u ma'idatin dia panggil. Muntah yang keluar maidah. Hukumnya seperti tahi. Hukumnya seperti tahi. Sebab apa? Sebab tahi pun mari daripada maidah juga, mari daripada dalam dah tu. Jadi muntah pun mari daripada maidah juga. Maka hukumnya seperti tahi. Hukumnya adalah najis. Walaupun muntah yang keluar tu berbentuk air sekalipun, serta tidak berubah apa-apa sekalipun. Air betul benar sekalipun. Tapi kalau keluar daripada maidah, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Keluar dari maidah ni dengan yakin lah. Dengan yakin. Kalau kemungkinan, maka tidak dihukumkan najis. Kalau kemungkinan tak yakin air itu keluar dari maidah, maka hukumnya tidak najis. Tapi kalau memang yakin ini air yang keluar tu dari maidah, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Tapi kalau belum sampai kepada maidah, hukumnya tidak najis, hanya kotor. Tapi kalau orang lemah tadi, memang air tu kembung dah perutnya, duduk dalam dah. Tekan keluar air kok mulut dia kan. Maka air tu hukumnya adalah najis, walaupun tidak berubah sekalipun. Walaupun tidak berubah sekalipun. Kita sebelum nak bicara berkaitan dengan kaifiah cara menyucikan najis, kita kena kenal barang yang hukum najis dahulu. Apakah barang yang dihukumkan najis? Barulah kita pergi kepada bicara macam manakah kaifiah cara menyucikan najis. Yang mana suci daripada najis adalah syarat untuk sah sembahyang. Kita ni orang sembahyang bang. Lepas tu kita bicara berkaitan dengan najis, berkaitan dengan kaifiah cara menyucikan najis. Kalau kita ni bukan orang sembahyang bang, najis daripada kepala pakai kaki pun tak ada halnya. Tapi kita ni orang sembahyang, keluarga kita orang sembahyang. Jadi kita nak memastikan bahawa keluarga kita ni suci daripada najis, syarat sah sembahyang. Nak bicara suci dan najis, apa dia najis? Kena kenal najis. Kemudian macam manakah kaifiah cara nak suci daripada najis pula? Cara nak menyucikan najis. Dua. Kena tahu barang najis, kena tahu cara menyucikan najis. Sebab apa? Sebab suci daripada najis adalah syarat sah sembahyang. Dia terutama sekali orang perempuan lah. Tapi ini bukan tugas orang perempuan, tugas ayah, tugas suami. Tapi kalau kita dalam masyarakat ni kok yang duk cara ni suci, najis, kotor, bersih, orang perempuan lah biasa kita ni. Suci ke najis ke ni kotor ke bersih ke, orang perempuan yang bicara.
Tapi tugas utamanya orang lelaki. Jadi kena kenal najis tu molek. Boleh pergi kepada cara menyucikan najis. Terkadang tak kenal najis tu masalahnya. Ni contoh. Orang perempuan lah, ni biasa orang perempuan. Selepas daripada dia menyusukan anak, orang perempuan ni, susu tu jatuh perut dah. Pada jatuh perut? Jatuh perut. Orang tua dah kadang kan, makan tak jatuh perut nak tidur dah. Dah ada jatuh perut jatuh mana? Orang tua kita kan, sudah makan pergi tidur dia marah kan. Dia kata makanan tak jatuh perut lagi. Lepas tu makanan duduk mana? Duduk tekau. Duduk mana makanan? Dia lambat ke masuk dalam perut ni? Dia lambat. Kan makan masuk perut lalu kan. Tu kata nak tidur tu biar makanan jatuh perut dulu baru tidur. Jatuh perut dah. Kita ni bukan macam ayam tu, mana ada tembolok apa. Ni duduk sini ayam. Tu dah terperut itu, dah terperut gitu. Lepas tu kemudian baru dia masuk semula. Tu makan apa? Dah terperut semua macam ayam. Dah kita terperut lalu dah. Maknanya apabila ibu menyusu anak, maknanya susu tu dah terperut dah lah. Budak tu sedawa dah. Yang mana ibu selepas menyusu ni, dia gosok sedawa dah budak siap-siap, baru diwi kepada ayah dukung. Gitulah sebab dukung awal ni selalu tekan kan, selalu tekan dada misalnya kan. Tapi biasanya kalau ibu ni dia akan dia urut-urut mana sedawa molek dah, satu perut dah susu budak ni, sedawa dah budak ni. Ayah pun ambil, dia pun dukung, salah tekan perut, keluar semula susu yang kita panggil jeluok. Jeluok mutah lah tu, tapi kita panggil jeluok. Kebeza apa mutah dengan jeluok? Sama je dah, cuma mutah ni orang Demang. Mutah ni orang Demang. Jeluok ni hak menyusu. Hak makan obat keluar semula tu, tu mana? Makan obat tu keluar balik. Biasa budak-budak kan, jadi hak dah penak dah. Kita paksa dia, mana cekoh mulut cekoh mulut kan. Lepas tu kita pun nak suruh dia telan, kita pun pecek hidung. Pecek hidung, cekoh mulut, pecek hidung. Mana dia pun gongok telan. Sebab apa dah? Hidung tutup, tak boleh nak nafas. Obat tu jatuh perut lagi. Jatuh perut. Kita pun lepas dia, keluar semula. Ada ni, keluar balik obat tadi tu. Tapi masa kita mulut kita cekoh, kejong ada kejong. Kejong ke tangan, kejong lah. Dua orang lah kejong. Kejong jenis payah. Maknanya cekoh mulut, kita pun picit dia punya hidung, dia gok telang, baru terlepas. Tapi akhirnya keluar semula. Obat tu jatuh perut tak lagi, jatuh dok ke maidah lagi, masuk dalam maidah perut besar tak lagi. Ni isu dia di situ. Sama dengan tadi, hak susu yang budak ni isap, sedawa dah budaknya, mak dia urut molek dah, siapa tak lagi maidah susu, masuk maidah dah, masuk perut besar dah. Tapi oleh kerana ayah ni dia dukung tak pandai, jadi dia tekan ke dada budak ni, susu tu akan keluar semula. Terkadang susu yang keluar tu tak berubah apa-apa pun, comel macam susu masuk. Tak ada kata busuk, tak ada kata berubah warna, tak ada. Mana kalau kita kata kok susu betul benar, bau tak ada bau busuk, warna pun tak ada warna kuning ke tak ada, sekalipun hukumnya najis sebab sudah sapa di maidah. Itu je. Ini kita cerita ni mazhab Syafi'i lah ni.
Kalau cerita mazhab Maliki ke Hambali ke, walaupun keluar dari Maidah sekalipun, selagi tidak berubah tak najis. Tu mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Walaupun muntah tu keluar daripada Maidah sekalipun, masuk dalam dah, keluar dari Maidah sekalipun, selagi tidak berubah, maka hukumnya kotor juga, tak hukum najis. Kita mazhab Syafi'i tak. Sebab dalam perut besar tu dia ada belaka di dalam tu. Dia ada belaka di dalam tu, maka dihukumkan najis. Bila susu tu sudah sampai ke Maidah, keluar balik walaupun tidak berubah sekalipun, hukumnya adalah najis. Jadi apabila contoh ibu ni tak kenal najis, dia kata susu yang keluar tu, dia kata dak basi pun lagi. Dia kata susu tu dak basi pun lagi, dengan bahawa susu tu tak berubah lagi, dia panggil dak basi lah. Hak basi ni hak busuk. Tu bawa susu tu basi. Mana susu tu molek-molek ada, sama dengan ketika masuk tu je. Dia kata tak najis. Dia pun ambil tisu-tisu gitu je dia lap, dia tak basuh. Sebab apa? Sebab tak kena barang najis. Dia luak tu pula atas-atas. Luah pula sebab ayah tu dukung. Lepas tu pakai lap gitu. Maka latah hukum najis. Nanti kita ambil semayang, keluar nak semayang, kaki basuh kita, pijak di tempat najis. Hak jeluak tadi, najis akan berpindah ke kaki kita. Kita semayang, ada najis di tubuh kita, itu di tapak kaki. Itulah. Ini kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali Maliki tak apalah, selagi tak berubah dihukum tak najis. Tapi maknanya kita tak kenal najis mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kena najis tu molek. Boleh pergi kepada macam mana kau kaifiah cara menyucikan air, bagi pada cara. Sebab tu kita ni sebagai ketua keluarga, ke siapa ketua keluarga? Siapa? Ke kita penolong je? Takut kita ni jadi penolong orang lain ketua keluarga. Penolong ikut arahan je kita ni. Kita ketua keluarga itu urusan kita belaka tu. Kita nak serah tugas pada isteri kita, kita kena memastikan isteri kita tu pandai menjalankan tugas. Kena pastikan isteri kita tu pandai menjalankan tugas. Tugas kita, isteri kita nak buat, kita kena pastikan isteri kita tu pandai menjalankan tugas. Ini kalau kita serah tugas membersihkan najis daripada isteri. Kalau kita nak serah tugas pula pada pembantu rumah, kena pastikan pembantu rumah tu orang yang reti hukum hakam agama, kenal najis, tahu cara menyucikan najis. Sebab apa? Sebab dia yang cara hak suci ke tak suci ke rumah kita. Mana pula tu? Susahlah jawapan dia. Dah kita sibuk, isteri pun sibuk kerja, maka segala-galanya pembantu rumah. Anak kita mutah ke, jeluak ke, kecing ke, berok ke, misalnya kecing berok tak sempat akan paper lah. Siapa yang menyucikan najis? Pembantu rumah. Dia pandai tak cara menyucikan najis? Kita kena pastikanlah, sebab kita serah tugas pada dia untuk jaga kesucian rumah kita. Rumah kita, rumah orang semayang bang. Macam sebut tadi lah, kalau tak semayang bang, tak ada isu najis, tepek najis pun tak apa. Kalau tidak semayang bang, kita ni keluarga yang sembahyang, maknanya kena jagalah bab kesucian daripada najis. Jadi bila pembantu rumah yang bicara bab suci najis ni, dia kena pastikan dia tahu, dia kenal najis, dia tahu cara menyucikan najis. Mana? Dengan kita budak kenal najis balik awal lah. Kita budak kenal najis, orang perempuan budak agak kita nak basuh najis, basuh dak suci. Orang perempuan budak agak kepada ketua keluarga. Berapa ketua keluarga kengeh? Tak kengeh. Ketua keluarga nak jadi ketua kengeh gitu. Dak reti gapo dak cetong ni. Jadi ketua kagak kengeh, rohok keluarga. Susah keluarga kalau ketua keluarga kengeh gitu. Nak bining
Zakat cukup ada duit nak belanja je dah. Untuk makanan jasmani, makanan rohani, agama. Jadi walaupun susu jeluuk keluar tu, walaupun tidak berubah sekalipun, bila susu tu sudah sampai di maedah, di perut besar anak kita tu, keluar balik, hukumnya dah najis. Sehingga kan kalau keluar air saya sebut tadi tu, hak daripada orang lemah tu, perut boceh dah tu, air penuh dalam perut dia, kita pun tekan, air pun keluar kot mulut, najis. Walaupun air tak berubah sekalipun, sebab keluar daripada maedah, keluar daripada perut besar, hukumnya adalah najis. Lepas tu budak makan ubat tu, kita lepas hidung dia keluar balik tu, mungkin duk sining je baru dah. Dah apa perut lagi, maka hukumnya kotor, tak hukum najis. Dah kita tutup hidung dia tu, bila dia gong telang, kita pun lepas, dia pun keluar semula. Maknanya tak masuk di perut dia lagi lah. Dan kita pun nak tekuk hidung lama-lama kan siang pula. Kita tekuk hidung dia tu nak suruh dia telang. Dia telang, kita lepas tu dia keluar semula kot mulut dia. Mana siapa duduk dalam, tak siapa, maka hukumnya tak najis. Tu je lah. Tapi kalau susu budak ni memang siapa perut dah. Budak memang sedawa dah. Tapi salah kita dukung, kita tekan tangan kita di perut budak ni, dia akan keluar balik. Hukumnya adalah najis. Kena basuh molek. Sebab najis, bukan kotor. Itu hak berkaitan dengan muntah. Muntah yang keluar dari maedah. Kemudian air liur basi. Ini air liur basi. Kita panggil dalam kitab sebut air liur basi. Dia air liur basi hak peta tu lah, atas-atas tu. Itu air liur basi. Dia air liur basi ni, yang najis air liur basi yang keluar dari maedah. Adapun air liur basi yang budak-budak tidur meniarap tu, jangan tidur nerak tu lah, meniarap. Tapi kita cakap tu tidur nerak, mulut nganga, memang keluar air liur dia tu. Dia tidur meniarap, lepas tu mulut pula menganga, maka keluar air. Air tu memang busuk, tapi bukan keluar dari maedah, keluar dari tekuk dia tu saja, kotor, bukan hukum najis. Dia ni atas cerita perubatan. Dia kata kalau keluar maedah itu orang yang ada masalah kesihatan, maka air basi itu keluar dari maedah. Antara tandaan keluar maedah adalah busuk dan kuning. Busuk dan kuning itu tandaan keluar daripada maedah. Itu tandaan keluar daripada maedah. Tetapi walaupun busuk, walaupun kuning sekalipun, tidak yakin keluar dari maedah, masih lagi tidak dihukumkan najis. Betul, di antara tandaan air basi itu keluar dari maedah adalah busuk dan kuning. Itu tandaan air basi itu keluar dari maedah. Tetapi busuk dan kuning tidak semestinya keluar dari maedah. Anda faham situ? Tandaan air basi itu keluar maedah pasti busuk, pasti kuning. Tetapi terkadang busuk kuning tidak semesti datang daripada maedah air basi itu. Mana sekalipun busuk ataupun kuning, tetapi selagi tidak yakin keluar dari maedah, hukumnya kotor, tidak hukum najis. Yakin keluar dari maedah, baru hukum najis. Jadi kebanyakan air basi budak-budak ni kotor, bukan najis. Orang kita ni hukum najis lalu dah. Dia kalau tidur batal rumah orang, ni cerita sebenar, dia tidur batal rumah orang, pagi-pagi tak mandi lah, kita kata nak mandi subuh, dia basuh tekuk dia, tidur batal rumah orang. Dia kata air basi tu, air basi orang beri sarung batal baru kita tamu kau kan. Kalau ada mari tidur rumah kita beri batal lama lah. Sarung batal tu orang lama juga ke baru lah. Dia basuh tekuk di belakang. Sebab apa? Takut ada air basi di sarung batal. Tak ada katanya. Kalau ada sekalipun, itu kotor, bukan najis.
Kalau najis sekalipun ia kering, kita kering, najis tidak akan berpindah bila kering sama kering. Ada ni. Kalau betul lah air liur basi di sarung batal lah, memang kalau ada maidah, tapi memang kering, kita punya belakang ni, belakang kepala pun kering. Kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Dan najis berpindah ni basah sama ada sebelah najis ataupun basah sebelah kita, barulah najis tu berpindah. Kalau betul lah air liur basi di sarung bantal tu memang mari daripada maidah, tapi dah kering sama kering. Tapi kebanyakannya bukan. Kebanyakan hanyalah air liur basi yang keluar kerana budak tidur meniarak, tidur menganga, keluar air basi, gitu je. Busuk memang busuk, tapi selagi tidak diyakini keluar daripada maidah perut besar, maka tidak dihukumkan najis, hanya dihukumkan kotor jua. Ini mazhab Syafi'i kita, pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad. Faham tak ni? Tapi ramai kita faham, sebut kata air liur basi, dia letak hukum najis lalu dah. Walaupun busuk, walaupun kuning sekalipun, selagi tidak yakin kalau daripada maidah, air liur basi itu dihukumkan kotor, tidak dihukumkan najis. Kotor sunat basuh, najis wajib basuh. Tandaan air liur basi kalau maidah adalah busuk dan kuning, itu tandaan. Tapi busuk dan kuning tidak semestinya keluar daripada maidah air liur basi tadi. Cuma saya dengar begitulah. Dia kata kalau maidah ni orang ada masalah kesihatan, barulah air liur basi itu keluar daripada maidah. Satu laginya, hak tak nyata dalam kitab kita ni, hak berkaitan dengan kohok. Kohok keluar tu kadang-kadang warna kuning. Tapi kalau kohok tu hanya datang daripada kepala, kalau kohok tu hanya datang daripada dada di sini, hukumnya kotor atau hukum najis? Hak kohok hukum najis apabila kohok tu datang daripada maidah juga, baru dihukumkan najis. Ni hak kohok. Hak itulah hak jenis-jenis berpenyakit ya. Macam-macam hak kawik tu kan, tu tengok dia punya tu mari mana tu, mari daripada dalam, diseduk mari daripada dalam. Kalau betul-betul mari daripada dalam tu, hukum najis. Tapi terkadang orang tua-tua hak ni bukan hak jenis hak dah hak keluar, di sini banyak kohok, maka doktor pun masuk saluran, dia pun ni seduk kohok tu hak duduk sini, hukumnya najis, hukumnya kotor atau hukum najis. Hak mari daripada kepala, hak mari daripada dada, hukumnya kotor atau hukum najis. Hak kohok yang hukum najis adalah hak datang daripada maidah, barulah dihukumkan najis. Datang dari maidah, barulah dihukumkan najis kohok tadi. Saya boleh tengok dia ambil hak ni, tekak. Oh tua kan dia napah dah apa nak lepas dah ni, kohok dia banyak, dia pun masuk sini je. Dia ni seduk kohok tu keluar. Memang kohok tu berwarna kuning, tapi bukan datang dari maidah, hukumnya kotor, tak hukum najis. Hak hukum najis hak mari daripada maidah. Sama dengan muntah, sama dengan air liur basi. Hak najisnya adalah datang daripada maidah, tapi kotor. Sunat kita basuh. Jadi muntah dan air liur basi yang keluar dari maidah tu najis. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Ni kita pernah bicara dah sebelum ni. Air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, air susunya hukum najis, melainkan air susu manusia. Ke manusia ni daging boleh makan? Jadi susu binatang
yang haram dimakan dagingnya, air susu tu hukum najis, melainkan air susu binatang. Ada ni. Mana ni air susu kucing je. Kan kucing kan, dia ada anak kecil tu kan, dia kadang-kadang dia menyusu merata-rata. Cuba pasti tengok. Air susu dia tu bertitik-titik. Tu najis. Sebab apa? Sebab kucing binatang yang daging haram dimakan. Maka air susunya hukumnya najis. Dia berbeza dengan telur. Telur lain. Telur walaupun daripada binatang yang daging tak boleh makan sekalipun, telur hukumnya suci. Walaupun daripada daging yang tak boleh dimakan sekalipun, termasuk telur cicak, hukumnya suci. Boleh makan ataupun tidak, tengok ada racun ataupun tidak. Nyatanya telur penyu tidak boleh dimakan daging dia, tapi telurnya suci serta boleh dimakan. Maknanya sama je, telur biawak ke telur buaya ke, sama-sama suci, tapi tak boleh makan sebab dia beracun. Ada ni. Taklah sekarang ni telur penyu. Penyu adakah binatang yang daging boleh dimakan? Tak boleh sebab dia hidup dua alam. Tapi telurnya suci tetap suci. Boleh makan ataupun tidak, tengok ada racun ke tidak. Jadi telur berbeza dengan susu. Telur walaupun daripada binatang yang daging tidak boleh dimakan, telur hukumnya suci. Boleh dimakan ataupun tidak, telur itu bicara yang kedua. Mana kalaulah kita ambil pakaian hak lama duduk di dalam almari, kita pun semua tengok dalam poket kita ada telur cicak, sebenarnya kita sah. Sebab apa? Tidak najis. Melainkan telur tu jadi tembelang. Telur tu sudah jadi warna kulit di mana jadi? Dia macam samur tu dah. Telur tu telur tembelang. Maka telur tu hukumnya najis, kena sembahyang semula. Tapi kalau telur cicak dalam baju kita tu molek-molek ada putih, bukan telur tembelang, maka telur tu hukumnya suci, tak payah sembahyang semula. Dia telur lain. Adapun susu lain. Susu walau daripada binatang yang daging tak boleh dimakan sekalipun, susu daripada binatang yang daging tidak boleh dimakan, maka susu tu hukumnya adalah najis. Biasa-biasa dengar lah, ya macam mana tu wallahualam lah. Dia kata susu harimau, dia kata buat obat lelah. Wallahualam lah. Dia ambil mana susu harimau tu tak tahulah. Dia kata jumpa di daun-daun kayu, dia kata. Tu cerita orang lama lah ni. Apa hukum susu tu? Najis. Tetapi kalau tidak ada obat lain, maka syarak membenarkan dijadikan sebagai obat. Tapi kalau tanya suci ke tak susu harimau, susu binatang yang dagingnya haram dimakan, susu hukum najis. Tapi kita kalau misal yang paling hampir, susu kucing, tu hak misal paling hampir, hukumnya najis. Susu kambing, susu lembu, itu binatang yang daging boleh dimakan, maka susu hukumnya adalah suci. Ada mani anjing dan babi. Mani anjing dan babi tersebut dah tadi kan. Mani ni mani binatang yang suci, tubuh dia mani hukum suci. Dia begini, dia mani asal kejadian binatang. Apabila binatang tu suci, maka mani pun hukum suci. Manusia suci, maka mani pun suci. Mana-mana binatang yang suci, maka mani pun suci. Anjing babi najis, mani pun najis. Ada pun kalau mazhab Maliki, Hanafi, mani manusia tu najis dah. Ada pun mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mani manusia hukumnya suci. Dalam mazhab Syafi'i kita, mani binatang yang suci, air maninya suci. Jadi binatang najis hanya dua sahaja.
anjing dan babi. Maka mani anjing, mani babi sahaja yang hukumnya najis. Adapun mazhab Hambali, mani manusia suci, dan juga mani binatang yang daging boleh dimakan, barulah mani dia suci. Binatang tu suci, tapi daging tidak boleh dimakan, maka mani pun najis juga. Kata mazhab Hambali. Binatang tu suci, tapi daging kita tak boleh makan, maninya najis dalam mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tak. Sama ada binatang tu daging boleh makan, daging tak boleh dimakan, janji binatang tu suci, maka mani pun suci. Jadi hak najisnya anjing dan babi. Maka mani hak najisnya mani anjing dan babi sahaja. Dan sesuatu yang keluar daripada binatang, daripada maidahnya, daripada maidahnya, dan dikukurnya akan dia, dikukurnya mana dimamuh akan dia, dimamuh akan dia akan sesuatu. Maknanya hak dia keluar daripada binatang, daripada maidah, hak dimamuh tu keluar daripada maidah, hukumnya adalah najis. Bukan dikuku tu, dikukurnya, yakni dimamuh akannya akan, oleh binatang akan dia akan sesuatu. Hak mari daripada maidah. Ada pun hak bukan datang dari maidah, hak tu tidak najis. Tapi kalau datang dari maidah, hak dipanggil apa ni? Mana contohnya? Hak unta tu dia panggil apa? Saya dulu ngaji disebut biok unta. Hak unta dia, hak dia ada sipang tu dia keluar balik, itu pun hukumnya najis. Hak dia mamu, hak dia sipang tu dia keluar balik. Sebab unta ni dia boleh sipang makanan dengan minuman. Jadi hak dia sipang tu jurratul ba'ir, dipanggil apa ni, biok ke apa dipanggil. Hak dia mamu dia sipang, dia keluar balik, hukumnya adalah najis. Sama juga dengan hak keluar daripada binatang, hak keluar dari maidah, hukumnya adalah najis. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar, hukumnya najis. Mana asap, kalau dululah asap dia bakar tahi lembu. Tahi lembu betul-betul dia bakar tahi lembu, nak ambat nyamuk ke apa, tu pun tahi lembu nak apa, buat baja ke gitulah. Dia sekarang ni apabila bakar tu benda najis, asapnya hukum najis. Adapun yang kita bakar tu sapah tak najis, tapi ada sapah yang terkena najis. Ada sapah yang kotor, ada sapah yang terkena najis, maka asapnya tak najis. Asap najis ni, tengoklah kitab ni, segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar. Apa najis? Tahi lembu. Kita pun bakar tahi lembu, jadi asap tahi lembu tu hukumnya adalah najis. Adapun kita bakar sapah tak najis, tapi terkadang sapah tu mutanajisun, benda yang kena najis, tapi bukan barang najis, benda yang kena najis. Maka asap hak kita bakar sapah yang bercampur, yang terkena najis tadi tu, nasab ni tidak dihukumkan najis. Asap hukum najis ni asap daripada benda najis yang kita bakar. Saya ngajinya biasa buat misalnya adalah bakar tahi lembu. Bila dia bakar tahi lembu, asap tu najis. Bila pakaian tu basah, maka najis yang dibawa oleh api tadi ni akan menajiskan pakaian yang basah. Adapun kalau asap bakar sapah biasa tu, pakaian kita basah, lekat juga asap dia, itu tak hukum najis. Busuk jadi pakaian kita, hukumnya kotor, sunat basuh semula. Kalau hukumnya najis, wajib basuh semula, gitu je lah. Jadi kalau kita kata kok sekarang ni tak ada lah orang bakar najisnya, tak ada orang bakar tahi lembunya sekarang ni. Orang bakarnya adalah sapah juga. Orang bakar adalah sapah juga. Sapah yang kotor, sapah yang kena dihukumnya tidak najis. Itu hanya kotor sahaja.
Dia gini, dia kalaulah asap dimari daripada api, api dia ada kekuatan yang boleh bawa dia punya najis. Berbeza dengan bau. Bau dia tidak bawa air najis. Bau. Pada ni. Bau lain, asap lain. Asap daripada tahi lembu yang dibakar, asap tu dia kuat, dia bawa benda najis. Adapun semata-mata bau, dia tidak ada bau air najis. Walaupun pakaian kita tu bau serupa dengan najis tu. Sebagai contoh, dalam almari pakaian kita, cicak ke mapuh lama dalam tu, maka cicak tu najis. Kita buka almari kita, mula-mula buka tu nak mutah bau dia. Cium di pakaian, memang bau bakal cicak dah. Tapi asalnya bau semata-mata, dia tidak akan menajiskan pakaian. Walaupun pakaian kita tu bau betul-betul dengan pakaian cicak, cuma kotor, sunat basuh. Dia bau semata-mata, dia tidak bawa najis. Adapun asap, dia bawa najis. Asap yang terasa daripada api, api bawa najis. Kalau hanya bau semata-mata, dia tidak bawa najis. Walaupun bau tu menyebabkan pakaian kita lekat betul-betul. Dah duduk almari lama mana? Bangkai cicak, bau busuk lama mana? Memanglah pakaian kita akan berbau. Berbau bangkai cicak tu. Tapi hukum pakaian kita kotor juga, tak hukum najis. Dia berbeza dengan api bakar benda najis. Jadi asap api tu dia bawa najis. Kalau pakaian kita tu basah, asap tu lekat di pakaian kita, berbau pakaian kita, maka pakaian kita tu dihukumkan najis. Asap mana? Asap daripada najis yang terbakar. Bukan bakar sampah, bakar benda kotor, bakar benda yang terkadang terkena najis, asapnya tidak dihukumkan najis. Kalau najis ni adalah asap yang dibakar daripada benda yang najis. Dan najis juga dan segala air bisa binatang. Air bisa binatang, hukumnya adalah najis. Kan ada binatang-binatang jenis tembok lah, dia jijih. Air bisa tu, bisa binatang, hukumnya adalah najis. Air bisa binatang, hukumnya adalah najis. Ini nak cerita berkaitan dengan air benda yang najis. Kemudian barulah di hadapan dia akan cerita kaifiah cara menyucikan najis. Kemudian air najis, benda-benda yang najis ni pula ada 3 bahagi pula. Bermula segala najis yang tersebut itu. Panjanglah kita bicara bab benda najis, terbahagi atas 3 bahagi pula. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, dan ada najis mutawassitah. Permulaannya kena air najis. Semua najis-najis itu ada 3 bahagian: mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Kemudian boleh akan pergi kepada macam mana kau cara menyucikan najis mughallazah, macam mana cara menyucikan najis mukhaffafah. Hak terakhirnya macam mana kau menyucikan najis mutawassitah, sebab kebanyakan najisnya adalah najis mutawassitah. Kita mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah maklum sangat dah. Kita malu sangat tu. Dah tahu tu kau kena balik tadikal semula kitanya. Mughallazah, mukhaffafah dan juga najis mutawassitah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.